Sebagai contoh, apabila kerajaan sendiri terbabit dalam perniagaan seperti melalui GLC, syarikat berkaitan kerajaan, ia boleh mewujudkan konflik kepentingan dan rakyat berpotensi menjadi mangsa, katanya kepada FMT. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. So, aku Faizuan. Okay, episod ni dia berkait sebenarnya dengan isu KDSP setelah Dr. Ashraf sendiri ada keluarkan statement berkaitan dengan isu membabitkan pakar ekonomi, mengkritik tentang prestasi Tengku Zafrul 100 hari tidak membawa ataupun impak kesan yang begitu kepada negara. Tapi sebelum tu guys, bagi korang yang baru subscribe ke channel ini, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Okey, mungkin ada beberapa artikel dan komen aku ada masukkan dalam elemen-elemen politik tertentu dan ini tidak bermaksud aku mengiyakan ataupun mentidakkan, tapi sebelum tu kita baca dulu statement yang dikeluarkan oleh Dr. Ashraf. Ramai pakar ekonomi mengkritik prestasi 100 hari Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul yang hakikatnya antara personaliti yang dikekalkan daripada Kerajaan Perikatan Nasional yang lepas. Rata-rata rakyat marhin pula masih meletakkan harapan tinggi agar Menteri Kewangan dapat mendengar keluhan mereka untuk diluluskan pengeluaran kali terakhir KDSP Citra 10K ini demi kelangsungan hidup mereka untuk memulakan penghidupan baharu pasca pandemik dan PKP yang rata-rata terbelenggu dengan pelbagai komitmen tertunggak, hutang dan juga lain-lain. Yang berhormat Pekan Datuk Seri Najib Razak turut menyuarakan dalam parlimen termasuk solusi untuk menampung kembali simpanan yang dikeluarkan pencarum. Harap Tengku Zafrul dapat dipertimbangkan dengan serius #tuntutan rakyat dalam isu KDSP ni. Bagaimana rakyat menilai prestasi Menteri Kewangan ini selepas masuk 100 hari? Kalau kita tengok petikan ini, yang mana mereka ada mengemukakan pakar ekonomi tidak begitu teruja mengenai pencapaian 100 hari Tengku Zafrul, Abdul Aziz menerajui Kementerian Kewangan dalam kerajaan pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dengan menuduh menteri itu hanya meneruskan dasar yang telah dilaksanakannya sebelum ini. Syangkaran Nambia dari Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia berkata, beberapa keutamaan bajet kementerian itu tersasar manakala bajet 2022 tidak begitu berani. Kerajaan tidak begitu inovatif dalam meningkatkan hasil cukai. Percubaan untuk meningkatkan pendapatan melalui cukai kemakmuran adalah langkah berisiko. Jika ia tidak menjauhkan pelaburan, maka ia adalah risiko yang baik, katanya. Menurut Nambia, tiada apa yang perlu dipuji mengenai prestasi Tengku Zafrul, terutamanya berkaitan Akta Tanggungjawab Fiskal dan Penyata Prabajet. Beliau bukanlah pelapor dalam memperkenalkannya kerana ia adalah sebahagian daripada proses tanggungjawab fiskal dan ketelusan yang ditekankan oleh agensi pelbagai hala pada hari ini, katanya kepada FMT, iaitu Free Malaysia Today. Dan begitu juga dengan Profesor Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Ahmad Kamil Maidin, berpandangan Kementerian Kewangan memerlukan banyak pembaharuan institusi dan dasar, tetapi ia seperti tidak cenderung ke arah itu. Sebagai contoh, apabila kerajaan sendiri terbabit dalam perniagaan seperti melalui GLC, syarikat berkaitan kerajaan, ia boleh mewujudkan konflik kepentingan dan rakyat berpotensi menjadi mangsa, katanya kepada FMT. Kementerian tidak mempunyai hala tuju yang tepat dan berpandangan bahawa penempatan semula ekonomi adalah perlu untuk mengelakkan Malaysia ketinggalan jauh berbanding negara jiran. Kalau kita faham GLC ni berkait dengan orang kata kroni-kroni lah, okey, yang seperti mana yang kita selalu wawarkan dalam soal politik, dan ini telah dijelaskan sendiri oleh pakar ekonomi. Lihat saja bagaimana kos sara hidup sedang meningkat, terutamanya harga barangan makanan. Ini boleh merugikan rakyat, khususnya golongan B40 apabila kita baru pulih daripada kesan COVID-19, katanya. Begitu juga dengan pengarah eksekutif Pusat Penyelidikan Sosio-Ekonomi Lee Heng Gyu. Bagaimanapun berkata, tanggungjawab mengemudi ekonomi dan perniagaan mengatasi impak wabak COVID-19 adalah mandat besar. Sukar untuk mengekalkan keseimbangan antara menyelamatkan nyawa dari mata pencarian semasa pentempuran 2 tahun melawan wabak
dengan kengkangan bajet, katanya. Lee berkata, penyata pra-bajet kementerian akan membantu mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap pengurusan fiskal negara. Dan ada pendapat daripada netizen-netizen kat luar sana lah. Okay? Yang mana komen beliau ni ada unsur-unsur politik juga. Cuma aku nak highlightkan yang atas tu je lah. Okay? Sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, okay, langsung tak disentuh dalam soal, isu-isu yang berbangkit ini. Yang mana komen ini berdasarkan Dr. Ashraf postkan tentang hal ini. Alah, Dr. Ashraf pun, dia paling simple, Datuk kena push PM Ismail Sabri. Selagi Datuk menulis, memberi tekanan dan serangan khusus kepada Tengku Zafrul, selagi itu rakyat akan nampak Datuk cuba mempolitikkan isu Aicitra ini. Sekurang-kurangnya cuba Datuk menulis kritikan yang sama, tetapi ditujukan terus ke arah PM, bukan Menteri MOF. Apabila Datuk memberi gambaran kepada rakyat seolah-olah Menteri MOF lah yang memberi kata putus lulus atau tidak Aicitra ni. Dalam masa yang sama, Datuk menghantar mesej bahawa PM dari parti Datuk adalah seorang PM yang paling lemah dalam sejarah negara kerana tak mampu nak kawal Menteri MOF sendiri. So, kita sebagai rakyat pun kita faham dalam situasi ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun langsung tak keluarkan sebarang kenyataan-kenyataan rasmi, khususnya berkaitan dengan isu-isu yang bangkitkan oleh rakyat sendiri. Hanya diletakkan di bahu Tengku Zafrul saja. Kalau kita tengok komen netizen ini, dulu bukan main tweet Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Tengku Zafrul. Sekarang cuma tweet Tengku Zafrul je. Datuk Seri Ismail Sabri dah jadi pokok barangkali di mata KP UMNO ini. Apa yang aku nak highlightkan bukannya pasal politik UMNO dan sebagainya. Cumanya sepatutnya teguran Dr. Ashraf ni lebih menjerumus kepada kedua-dua pihak seperti mana yang berlaku dulu. Barulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri rasai bebanan Tengku Zafrul itu melalui tuntutan rakyat itu sendiri. So, itu saja perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ini, guys. Tapi sebelum tu, guys, please komenlah elok-elok. Jagalah budi bahasa kita sebagai rakyat Malaysia. Aku Faizwan. Assalamualaikum.